Pukul apa jam? Okey, kita baca kitab sikit daripada kitab Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram. Kitab solat. Bab azan. Bab azan. Okey. Pasal sampai muka surat kita sampai muka surat 38 Okey. Ada satu persoalan yang timbulkan. Dia mengatakan kita baca sebelum ni azan dan iqamah hanya untuk lelaki. Untuk perempuan tidak ada. Berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, Nabi kata, "Laisa 'alan nisa'i azanun wala iqamah." Tidak ada bagi wanita azan dan iqamah. Hadis hasan. Tapi ada seorang dia bagi tahu, dia kata ada hadis Aisyah yang Aisyah azan dan juga iqamah bila Aisyah solat sama-sama perempuan. Sebenarnya kata ulama hadis, walaupun disebut hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani, tapi ulama hadis mengatakan itu tidak sahih. Yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha azan dan iqamah ketika solat bersama wanita, hadis itu tak sahih. Dan adapun hadis yang Nabi kata tidak ada azan dan iqamah bagi wanita, hadisnya adalah hadis hasan riwayat Al-Baihaqi. Jadi hujah paling kuat, wanita tak boleh azan, tak boleh iqamah, sama ada solat seorang ke ataupun solat berjemaah sesama mereka. Okey, hadis 158. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu qala innahu tafa bi hadhil lailah ta'ifun wa ana naimun alaihi saubani akhdarani yahmilu naqusan fi yadihi faqultu ya Abdullah attabi'u hadha an-naqus faqala wa ma tasna'u bihi qultu nad'u bihi ila as-salah faqala ala adulluka ala khairin min dhalik qultu wa ma huwa qala taqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah asyhadu anna muhammadan rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah thumma istakhara ghaira katsir thumma qala misla ma qala wa ja'alaha witra illa annahu qala qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah thumma qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW faqala innaha la ru'ya haqqin. Ini hadis berkenaan dengan mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, yang daripada mimpi inilah keluar kalimah-kalimah yang kita lakukan azan setiap 5 kali sehari semalam. Maksud hadis ini daripada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki yang memakai 2 helai pakaian berwarna hijau telah datang mendekatiku pada satu malam. Ini Abdullah bin Zaid ni bermimpi. Dia kata satu malam aku jumpa seorang lelaki yang memakai 2 helai pakaian berwarna hijau. Lalu lelaki ni mendekati aku pada satu malam, sedangkan dalam keadaan aku tidur dan di tangannya ada loceng. Maka kata Abdullah dalam mimpi dia kepada lelaki ni, "Wahai hamba Allah, adakah kamu ingin menjual loceng itu tersebut?" Katanya, lelaki itu bertanya balik kepada aku, "Kamu nak buat apa dengan loceng? Kamu nak beli nak untuk apa?" Maka jawab Abdullah dalam mimpi dia, "Kami ingin mengajak orang ramai kepada solat." Jadi tujuan loceng itu dibeli untuk mengejutkan orang untuk solat. Maka kata lelaki ni, "Tidakkah kamu mahu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Okey, loceng ni kalau kamu beli nak kejutkan orang solat, aku nak bagi pada kamu yang lebih baik pada loceng. Maka Abdullah bin Zaid bertanya, "Apa dia?" Maka lelaki ini menjawab, iaitu kamu sebut
Allahu Akbar, iaitu lafaz azan. Jadi sebenarnya lafaz azan yang kita laungkan ataupun kita dengar setiap hari sebenarnya sumbernya daripada mimpi Abdullah bin Zaid dan disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu lelaki tersebut berundur ke belakang sedikit sambil mengucap lafaz yang sama tetapi dalam bentuk ganjil. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila iqamah Allahu Akbar saja. Kemudian kalau azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Tapi bila qamat sekali. Maknanya lelaki ni bagi tahu Abdullah bin Zaid 2 sekaligus, satu azan, satu iqamah. Maka kemudian kata cuma ada penukaran perkataan iaitu qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Seterusnya kata Abdullah bin Zaid, setelah pagi esok, selepas mimpi malam tu pagi besok aku telah bagi tahu Rasulullah apa yang aku mimpi. Maka kata Nabi SAW, ia adalah mimpi yang benar. Jadi walaupun bukan daripada Nabi, daripada sahabat, tapi dia adalah sunnah Nabi. Kenapa? Sebab ia disahkan oleh Nabi. Sebab tu ramai orang keliru. Orang keliru, dia kata sunnah Nabi ni yang Nabi buat saja. Yang sahabat buat bukan sunnah. Salah. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Contoh macam Umar solat tarawih 20 ataupun 23 rakaat kan sekali witir. Ada yang mengatakan, tengok Umar pun buat benda bid'ah. Itu bukan bid'ah sebab Umar buat masa Nabi hidup. Umar buat sesuatu yang Nabi telah buat. Umar buat tu setelah Nabi meninggalkan. Tapi Umar tu adalah khalifah Rasulullah. Dan Nabi dah bagi pesan dalam satu hadis, hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau Umar yang buat, maka itu diiktiraf oleh Nabi sebagai sunnah Nabi. Berdasarkan hadis tadi. Kemudian Umar pula, dia bukan buat benda baru. Dia buat solat tarawih yang memang Nabi dah buat dan secara berjemaah. Cuma bilangannya berbeza. Bilangannya berbeza. Tapi yang lebih penting apa dia? Yang Nabi beritahu sunnah Nabi ni bukan daripada Nabi sahaja, tapi juga daripada Khulafa'ir Rasyidin yang 4. Sama juga azan ini bukan datang daripada Nabi, datang daripada Abdullah bin Zaid, tapi diiktiraf oleh Nabi, maka ia adalah menjadi sunnah Nabi. Okey, hadis yang ke-159. Wa zada Ahmadu fi akhiri qissata qauli Bilal fi azanil fajri. Ada penambahan dalam riwayat Ahmad dalam akhir hadis ini, iaitu kata Bilal ketika melaungkan azan fajar. Iaitu bila azan fajar, azan subuh ada penambahan. As-salatu khairum minan naum. Ini pun berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang sahih. Kemudian hadis 160. Wali bin Khuzaimah an Anas radhiyallahu taala anhu qala Minas sunnah idza qala al-muazzin fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Daripada Ibnu Khuzaimah, daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, termasuklah amalan sunnah adalah apabila muazzin mengucapkan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, maka muazzin selepas itu hendaklah menyebut as-salatu khairum minan naum. Jadi semua tu adalah daripada sunnah Nabi. Huraian dia panjang, saya baca. Siapa yang ada buku boleh baca sendiri, Fiqhul Hadis, huraian dia. Saya baca pengajaran hadis. Pertama, disyariatkan azan untuk menyeru orang ramai mengerjakan solat fardu secara berjemaah di masjid. Disyariatkan azan, sebab tu ulama mengatakan azan ni adalah fardu kifayah. Kalau tak buat semua akan berdosa. Dan tujuan azan ialah untuk memberitahu masuknya waktu salat. Yang kedua, lafaz azan terdiri daripada 15 kalimah yang terpilih yang merupakan kombinasi kalimah akidah dan keimanan. Yang ketiga, dianjurkan supaya menggenapkan kalimah azan dengan mengucapkan 2 kali kecuali kalimah terakhir. Allahu Akbar yang terakhir dan la ilaha illallah disebut sekali, tidak berulang. Yang keempat, dianjurkan menggantikan lafaz iqamah dengan 1 kali ucapan sekali, kecuali lafaz takbir Allahu Akbar. Dan ucapan qad qamatis salah
yang digenapkan ucapannya sebanyak 2 kali. Semua kita dah tahu kan. Yang kelima, disunatkan ke atas seseorang muazzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, iaitu selepas hayya 'alal falah dalam azan salat subuh, kerana secara umumnya manusia pada ketika itu masih nyenyak tidur. Itu sebagai peringatan. Bila muazzin melakukan as-salatu khairu minan naum, nak bagi peringatan kepada mereka yang tidur bahawa salat itu jauh lebih baik daripada tidur, maka bangunlah. Yang keenam, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai sumber syariat, kecuali mimpi tak boleh jadi sumber kepada agama kecuali setelah mendapat pengakuan ataupun pengesah daripada Nabi. Jadi kalau orang macam kita mimpi ni tak boleh pakailah, tak boleh pakai. Ataupun guru kita mimpi baca zikir sekian-sekian 1000 kali kan, pun tak boleh jadikan sebagai rujukan, sebab agama tu dah lengkap. Yang ketujuh, kepentingan dan kelebihan mesyuarat dalam Islam. Nabi berbincang bagaimana nak melakukan azan, dan sahabat pula bermimpi, maka akhirnya Nabi terima apa yang sahabat mimpi. Yang ke-8, dilarang menyerupai agama lain, terutamanya berkaitan ibadat. Agama lain kalau nak beritahu, nak mengajak orang supaya beribadat, kadang-kadang dengan loceng. Jadi Islam kena berbeza. Islam ialah dengan melakukan azan. Wallahu alam.